Kirat daifi, segerakan layanan. Makanan, minuman, hidangkan. Kalau dia perlu bermalam, sediakan tempat dia bermalam. Ya, kalau dia perlu letakkan kenderaan di tempat selamat, maka uruskan harta bendanya, keselamatannya. Kirat daifi idza nazal. Tetamu tak boleh diabaikan. Ini kena segera. Ya, sebab tu kita berdasarkan kepada sunnah Nabi SAW, kalau tertolak jenis tak peka. Sedangkan kata Nabi tadi, menyegerakan layanan kepada tetamu idza nazal. Jadi kita kena cepatlah, orang rumah kita kena sensitif lah. Ada tetamu datang, kita bawa datang daripada surau, orang nak bertemu kita ke rumah, orang rumah kena prepare lah. Tak payah nak sebut, tak payah nak jerit laung daripada orang tamu, oh buat kain, tak payah lah. Ya, sebab kata Nabi kirat daifi. Sebab dalam mazhab Asy-Syafi'i misalnya, Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitab fiqhnya dia mengatakan bahawa sebagai seorang tetamu, jika kamu dihidangkan oleh tuan rumah dengan jamuan makanan dan minuman, maka makanlah, minumlah, kata Syafi'i, walaupun tanpa mendapat izin daripada tuan rumah. Itu hak kita. Ya, sampai macam tu sekali. Kalau pergi mana-mana rumah, tuan rumah keluar air, minum, walaupun dia tak kata sila minum. Boleh cakap lagi dah sabu dah. Dia boleh cakap sila minum, air dah habis. Nampak? Ini Syafi'i yang suruh. Dalam Al-Um disebut tajuk secara panjang lebar. Hak sebagai tetamu wajib dapat. Minum memang hak kamu walaupun tanpa izin daripada tuan rumah. Sebab kalau tak keluarkan minuman, dia dosa. Dia dosa. Ini bukan masalah minta izin, memang hak kita. Apatah lagi kalau tak dikeluarkan, kata Syafi'i, boleh diminta. Minta at-talab. Air tak ada ke? Dia mengeluar air aja. Biskut-biskut. Sudah. Boleh sampai peringkat talab, sampai peringkat minta. Kenapa boleh tuan-tuan? Sebab kita adalah tetamunya. Ini peka lah. Sebab bagi saya ni lah. Sebab ada di kalangan kita ni belum terdidik dalam kita kata apa, dalam etika dhiyafah, dalam etika yang berkaitan dengan hukum menerima tetamu. Ni walaupun nampak simpel, tajuk-tajuk remeh, alah tetamu pun nak bincang kat surau. Ini bukan masalah remeh. Sebab tu dalam fiqh tuan-tuan, kita akan bertemu satu bab yang khusus membicarakan hukum dhiyafah, bab-bab bertamu. Dalam fiqh masuk bab tu, berkaitan dengan tetamu, apa hak tuan rumah, apa yang perlu tetamu dapat, masuk dalam fiqh. Dan kalau tidak, Nabi tak akan sebut, barang saya beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim daifah, dia hendaklah muliakan tetamunya, sampai peringkat macam tu. Menunjukkan hak-hak dalam bab bertamu ni bukan benda remeh. Sebab tu kita kena beri layanan elok-elok. Orang datang rumah kita kena layan sungguh-sungguh. Makanan, minuman dia wajib dapat sebagai tetamu. Wajib dapat sebagai tetamu. Jangan tanya dia, tunggu makan tengah hari ke? Masak sajalah. Tanya pula. Dah datang pukul 12.30, apa lagi? Takkan nak minum pagi. 12.30 sampai tu kan. Tak kaki kanan ke tu? Nampak ya? Tiba-tiba tuan rumah tanya pula, tunggu makan ke? La haula wala quwata illa billah. Masak sajalah. Lepas tu kita kena beri. Kena layan sungguh-sungguh, kena jamu sampai kenyang. Itu hak tetamu. Sebab kita terima dia sebagai tetamu. Kalau tak nak terima sebagai tetamu, itu boleh kita lakukan sebelum dia masuk ke dalam rumah. Quran sebut panjang dalam surah An-Nur, perbincangan tentang adab-adab masuk rumah dan hak-hak selepas masuk rumah. Kan surah An-Nur panjang tu. Allah menyebutkan la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha wa in qila lakum murji'un farji'un, sampai akhir ayat. Dan surah An-Nur panjang. Dok cerita je masalah masuk rumah, masalah hak sebelum dia masuk rumah, hak yang perlu tunai selepas dia masuk rumah. Kalau tak nak bagi dia masuk rumah, pada pintu lagi dah mengatakan irji'u, tolong balik. Awal-awal lagi nanti kita menolak kedatangan tetamu. Itu hak tuan rumah. Jadi tuan rumah ni ada kuasa veto sebenarnya yang tak kita amalkan. Sebagai tuan rumah kita ada hak terima tetamu, ada hak tolak tetamu. Tak ada masalah. Allah raikan. Dan sebagai tetamu pula, kalau tuan rumah tak izinkan masuk, maka kamu tidak boleh masuk. Masuk juga dianggap menceroboh dan berdosa di dalam Islam. Itu hak. Lepas tu ada ucapan salam daripada pintu. Tanya dulu, lapang ke, saya nak datang kejap. Telefon dulu, minta izin nak datang, ataupun buat temu janji nak datang. Itu hak yang perlu kita tunaikan, sebab memberi keselesaan kepada tuan rumah untuk entertain kita sebagai tetamu. Cuma terpa aja tuan-tuan, pukul 12.30 malam ketuk pintu, apa hal?
Tapi masalahnya kita ni orang Malaysia ni, tu masalahnya. Kita dah diajar daripada kecil kan, tetamu mesti dilayan. 3 pagi salam pun buka pintu. Sampai renyih-renyih mata pun tuan-tuan buka juga pintu. Dalam Islam sampai kepada peringkat hak tuan rumah. Kalau tak nak buka pintu, jerit pada dalam, kau nak apa? Tak adalah nak simang kau balik, aku nak tidur. Hatta sampai peringkat macam tu pun tak berdosa. Walaupun kita taklah anjurkan akhlak yang begitu, tapi kalau macam tu sekalipun tak berdosa. Sebab Quran mengatakan wa in qila lakum urji'u farji'u wa azka lakum. Kalau tuan rumah kata kepada kamu balik, saya tak selesa terima tetamu, farji'u, sebagai tetamu wajib balik, kata Tuhan. Tak boleh paksa dia, aku nak datang juga. Aku nak tidur, aku nak juga, aku tak masuk, putus kawan. Apa ni? Tetapi tak kala kita izinkan dia masuk sebagai tetamu, maka perlu ditunaikan hak-haknya sebagai tetamu. Lihat 2 keadaan. Pertama, belum masuk tak apa lagi. Dah masuk, arti kamu izin perlu layan. Itu masuk kirad daifi idza nazal. Tapi kalau di luar pintu masih berlaku dialog, nak izin tak izin, akhir tak izin, tak wajib kamu tunaikan hak dia sebagai tetamu, sebab kamu tak menerima dia datang sebagai tetamu. Jadi batu. Jadi kita pun sebagai tetamu pun kena ambil kira juga keselesaan tuan rumah. Memanglah tuan rumah kena sediakan, dia kena layan kalau terima sebagai tamu kan, dan kita sebagai tetamu pun kena ambil kira jugalah. Jangan nak terkam. Itu dalam Islam ni ada 2 masa ni jangan pergi rumah orang. Yang pertama, tak dianjurkan bertamu, bertandang ke rumah orang. Yang pertama lepas zuhur sampai asar, tak galak. Dia panggil apa, waktu apa tu, dia panggil waktu, ada istilah dalam fiqahnya. Maka yang pertama lepas zuhur sampai asar, melainkan jika dijemput dan ada urusan yang penting. Kalau saja-saja nak bersembang, tunggu kau. Tu masa pertama tolong elak. Lepas zuhur sampai asar, sebab kebiasaannya masa ini orang Islam berehat. Batu dalam Quran pun ada ceritakan tentang apa anak-anak kena diajar dalam 2 masa ini. Kalau nak masuk ke bilik ibu bapa kena minta izin, sebab biasa waktu ni orang nak santai. Lepas zuhur sampai asar tu waktu yang tak digalakkan bertandang, tolong. Melainkan jika dijemput majlis perkahwinan, jamuan makan 12 sampai 5, tu cerita lain lah kan. Tapi kalau saja-saja tuan-tuan nak jumpa tanpa sebab, saja-saja rindu, tunggu sekarang. Dan kita pun macam tu juga. Kena pula hari-hari cuti Krismas ni, lepas zuhur kan mula nak menguap. Balik zuhur tuan-tuan pukul 2.30 dah makan semua, mula cari bantal. Bukan apa nak tidur sikit kan, asal nak bangun, malam kan nak dengar kuliah maghrib. Ada rezeki malam karang nak qiyamul lail. Jadi kurang-kurang nak juga ambil tenaga. Jadi masa yang paling cantik zuhur dan asar lah. Takkan tidur lepas asar pula. Jadi kebiasaannya begitu kan. Kena pula hari cuti, tengah-tengah nak landing, assalamualaikum, la haula wala. Ingat seorang 2 kereta